Hai, selamat pagi murid-murid. Ya, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran bahasa Melayu kita. Baik, pada pagi ini saya akan menerangkan kepada murid-murid tentang penggunaan imbuhan dan habitat yang merupakan salah satu perkara yang sering menjadi kekeliruan atau kesalahan murid-murid dalam apabila soalan ini dikemukakan dalam peperiksaan. Baik, antara kata berimbuhan yang saya maksudkan ialah pertama, kata berawalan ber, kedua, kata berapitan ber-an, dan yang ketiga, kata berapitan ber-kan. Baiklah murid-murid, saya akan terangkan dulu penggunaan kata berimbuhan awalan ber. Okey, apakah contoh kata berawalan, kata imbuhan berawalan ber ini? Pertama, bertemu. Baik, perkataan bertemu, bila kita gunakan dalam ayat, mesti menggunakan ataupun mesti ada kata sendi di belakangnya, iaitu bertemu dengan nenek. Ini betul, bertemu dengan nenek. Kalau bertemu nenek, salah. Baik, contoh kata yang kedua, berbincang tentang pelajaran. Berbincang tentang pelajaran. Baik, ini juga sebagai betul, berbincang tentang pelajaran. Baik, perhatikan murid-murid, imbuhan bertemu dengan nenek, bukan bertemu nenek. Berbincang tentang pelajaran, bukan berbincang pelajaran. Baik, contoh ketiga yang cikgu nak berikan ialah berharap. Berharap, apa kata sendi di belakangnya? Berharap agar. Berharap agar masalah itu dapat diselesaikan. Berharap agar masalah itu dapat diselesaikan. Jadi awalan ber diikuti oleh agar. Berharap agar masalah itu dapat diselesaikan sebagai betul. Baik, imbuhan kedua yang saya nak terangkan pagi ini ialah kata berapitan ber-kan. Ingat murid-murid, kata berapitan ber-kan juga memerlukan kata sendi di bahagian belakangnya. Contoh yang saya dapat berikan di sini, berkepandukan. Maaf saya, bukan berpandukan, berkan. Maaf ya pelajar. Kata yang saya nak jelaskan yang kedua ini ialah apitan ber-an. Baik, ber-an contohnya berhampiran. Berhampiran belakangnya mesti dengan sungai. Lihat di sini, imbuhan awalan ber dan imbuhan akhiran an, atau yang kita istilahkan sebagai berapitan. Ada imbuhan di depan dan ada imbuhan di belakang. Berhampiran dengan sungai. Yang ini betul. Kemudian yang kedua yang saya nak jelaskan di sini iaitu berjauhan dengan keluarga.
Imbuhan awalnya ber dan akhirannya an. Berapitan ber-an. Jadi berjauhan dengan keluarga ini sebagai betul. Dan yang ketiga, berhampiran, berjauhan, bersalaman. Bersalaman dengan ibu bapa. Ini juga sebagai betul. Bersalaman dengan ibu bapa. Baik. Dua. Kemudian yang ketiga yang saya nak jelaskan pada pagi ini ialah kata berapitan berkan. Baik, kata berapitan berkan ini pula para pelajar berlainan dengan kata berimbuhan ber ataupun beran. Kata yang berimbuhan berkan sebenarnya dapat berdiri sendiri tanpa kata sendi yang mengikuti di belakangnya. Contoh, berpandukan kamus. Ini betul. Berpandukan kamus. Imbuhan berkan. Tapi kalau pelajar tulis berpandukan dengan kamus, maka ini salah. Tidak memerlukan kata sendi di belakangnya. Imbuhan berkan. Jadi yang betul berpandukan kamus. Kemudian yang kedua, kata beralaskan tika. Beralaskan tika, beralaskan tika sebelum juga sebagai betul. Tapi kalau pelajar tulis beralaskan dengan tika, salah. Jadi tidak memerlukan kata sendi di bahagian belakangnya. Baik, saya akan ulang sekali lagi. Kata yang pertama tadi, kata yang berawalan ber. Kata berawalan ber tidak memerlukan kata sendi di belakangnya. Contoh, bertemu. Maaf saya, kata berimbuhan ber memerlukan kata sendi di bahagian belakangnya, iaitu bertemu dengan nenek. Contoh, manakala kata berimbuhan beran juga memerlukan kata sendi di bahagian belakangnya. Contoh di sini, berhampiran dengan sungai, berjauhan dengan keluarga, dan bersalaman dengan ibu bapa. Manakala kata berapitan berkan berpandukan kamus, tidak memerlukan kata sendi di bahagian belakangnya. Tapi kalau boleh tulis berpandukan dengan kamus, salah. Beralaskan tika, betul. Beralaskan dengan tika, salah. Baiklah, itu saja murid-murid. 3 imbuhan yang murid-murid harus ketahui, dan bila murid-murid jumpa dalam soalan peperiksaan, ingat kata-kata ini, beran dan berkan. Okey, baik. Ini saja yang dapat saya terangkan untuk pagi ini. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.